Kiriman seorang pendengar yang dikenali sebagai namanya Neti. Neti berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Neti dan saya ingin berkongsi pengalaman ini. Ini berlaku lama dahulu, 12 tahun yang lalu. Wah, 12 tahun saya waktu tu baru berpisah dengan suami dan saya benar-benar nak mencari rumah sebagai tempat berteduh. Saya tak nak tinggal dengan kakak saya. Sebabnya ibu saya, ayah saya dah meninggal dunia. Dan orang yang terdekat yang mungkin boleh membantu saya adalah kakak saya. Satu-satunya adik-beradik saya yang saya adalah. Jadi saya tak nak menyusahkan dia. Dia pun dah ada anak, dah ada keluarga. Saya cuba berusaha mencari rumah, tetapi kebanyakan rumah semua dengan harga yang melambung tinggi, memang tidaklah boleh saya mampu untuk membayarnya. Jadi saya terpaksa bekerja keras, macam-macam tempat, macam-macam ejen rumah. 12 tahun yang dulu bukan macam sekarang. Sekarang ni agak mudah sedikit dengan adanya Facebook, dengan adanya internet media sosial. Waktu tu internet dah ada, cuma kurang sedikit pengetahuan cara-cara mana nak cari. Sekarang ni cakap tentang properti, macam-macam aplikasi tentang properti, tentang hartanah yang boleh kita muat turunkan, yang boleh kita cari dengan hanya menggunakan jari saja. Tapi dulu itulah saya bekerja keras, sana ke sini, baca surat khabar lain, berjumpa dengan ejen lain dan macam-macam saya lakukan. Waktu itu bila saya sibuk, anak-anak saya tinggalkan sementara bersama dengan kakak saya. Memang tidak ada pilihan KC. Jadi akhirnya saya dapat sebuah rumah. Dan rumah ni dengan harga yang cukup rendah dan memang kena tepat pada bajet. Bayangkan KC, rumah yang saya nak belilah pada waktu tu, saya mampu beli rumah hanya rumah untuk 2 bilik sahaja. Tapi rumah ni rumah 3 bilik dengan harga seperti rumah hampir-hampir nak dekat sama dengan rumah harga 2 bilik. Murah sangat-sangat. Tapi ejen tu memberitahu, rumah yang murah ni ada benda yang harus anda ketahui. Sebab tu harganya murah dan tak ramai sebenarnya yang berminat untuk mendapatkan rumah ini. Jadi saya pun tanyalah, kenapa rumah ni ada ke orang hutang dengan along? Tak kisahlah, janji ada tempat tinggal, tempat berteduh. Kemudian ejen tu menjawab, oh tidak, rumah ni memang tak ada masalah alung. Kemudian saya cakap, kalau tak ada masalah alung, masalah apa lagi yang anda rasa boleh susahkan saya? Saya rasa okeylah. Kalau setakat tak ada alung yang akan datang, insya-Allah saya boleh dengan anak saya. Bila dia katakan dalam rumah ni sebenarnya ada kematian, saya pun tak fikir bukan kematian. Setiap rumah mesti ada orang meninggal. Jadi apakah keburukan yang teramat dahsyat yang dikaitkan dengan rumah yang saya nak beli? Kemudian ejen sambung lagi, dalam rumah ni ada kematian luar biasa. Pemilik rumah ni gantung diri dalam bilik tidurnya. Saya terdiam KC. Pendengar Ria 897, saya tercegat buat seketika. Rumah ni ada apa? Rumah ni ada orang mati gantung diri dalam bilik tidur yang awak nak tinggal ni. Sebab tu harganya murah. Terpulang pada awak. Saya tak nak nanti saya dah jual baru saya beritahu, memang tak adil. Memang tidak bertanggungjawab. Ini saya beritahu siang-siang. Saya balik fikir ke si. Saya tak beritahu kakak saya tak beritahu anak-anak, saya tak beritahu kawan-kawan sebab ini masalah adalah masalah saya. Saya kena duduk fikir dan saya harus buat tindakan secepat mungkin. Akhirnya setelah hampir 2 hari KC, saya berfikir, saya telefon ejen tu, saya kata okey, confirm saya nak beli rumah ni, tapi saya nak tengok dulu. Saya pergi dengan ejen berdua saja. Masuk dalam rumah. KC bayangkanlah, masuk dalam rumah ni meremang rasa bulu rumah. Rumah ni kosong, perabot-perabot semua dah tiada, tapi dah pun direnovasi lah. Memang agak cantik sedikit. Jadi jalan akhirnya, kemudian belum lagi sampai masuk dalam, saya tanya pada ejen, ini bilik dia ke? Ejen mengangguk kepala. Kemudian jalan KC, bila saya tengok dekat betul-betul kawasan bilik yang dikatakan gantung diri, dekat tu memang ada tempat cangkuk
cangkuk tu tak tahulah apakah matlamat diletakkan cangkuk tu. Tapi saya rasa orang yang mati bunuh diri mungkin gantung dirinya dengan menggunakan cangkuk yang ada dekat siling bilik tersebut. Setelah tu saya balik fikir lagi, hampir saya katakan tidak lah. Tapi oleh kerana fikirkan anak-anak, fikirkan rumah untuk tempat berteduh, saya akhirnya mengambil rumah tersebut. Pendengar Ria 897, berpindah KC. Rumah bila saya pindah, alat-alat yang ada saya bawa bersama. Saya beli tilam baru untuk anak saya, 2 tilam, seorang satu, saya 1 tilam. Kemudian ada almari yang saya beli, almari plastik untuk letak pakaian anak. Pakaian saya semua saya letak atas lantai, macam tu saja. Dalam rumah tu ada peti ais kecil yang saya beli, ada TV kecil yang saya beli dan mesin pembasuh. Yang lain semua belum lagi dilengkapi. Jadi rumah tu agak kosong. Bila rumah kosong, setiap benda yang bergerak, setiap benda yang jatuh mudah kita dengar sebab ekonya lebih kuat. Inilah yang berlaku pada saya. Saya dengan tidur, sedang tidur dalam bilik saya seorang diri di atas lantai beralaskan tilam. Begitu juga dengan 2 orang anak saya sedang tidur dalam biliknya berdua-dua. Dengan anak dengan abang dengan adiknya sedang tidur. Dan saya terdengar bunyi orang berjalan. Ingatkan anak saya KC. Waktu tu tengah baring dekat tilam. Saya kalau tidur malam, contact lens saya buka, saya tak nampak. Untuk pengetahuan KC, mata saya kiri dan kanan, degree mata saya kiri dan kanan agak tinggi sedikit. Sebelah kiri setinggi 600, sebelah kanan setinggi 550. Tinggi. Jadi bila buka contact lens, saya tak pakai cermin mata, saya akan nampak blurry images. Benda-benda yang agak pudar, tidak dapat lihat dengan jelas. Nak bila waktu malam gelap lagi susah saya nak nampak. Jadi bila tengah baring, katanya di sini, anda bayangkan, sedang baring di atas katil, di atas tilam, saya dengar telapak kaki orang berjalan. Jadi saya tengok dekat pintu, saya nampak macam susuk tubuh anak saya ni, macam. Jadi saya tengok anak saya. Tapi yang menghairankan, kenapa anak aku merangkak Saya nampak ada orang kat depan ni, tapi dia merangkak KC. Iqbal ke tu? Iqbal, is that you? KC meremang KC bulu rumah saya. Kenapa anak aku merangkak Jadi saya pun tangan kiri saya masih meraba-raba cari cermin mata tau KC. Cari jumpa cermin mata. Bila saya sarung cermin mata saya, susuk tubuh yang saya nampak tadilah sama-samar saja. Tak nampak wajah, nampak bentuk tubuh sedang merangkak hilang. Saya tak puas hati. Saya bangun daripada tilam saya, keluar dari bilik, pergi bilik anak saya, tolak pintu perlahan-lahan. Nampak kedua-dua anak lelaki saya sedang tidur di dalam bilik dengan nyenyak. Tak mungkin anak saya yang bangun merangkak, sebab kalau saya buka pintu, buka lampu, anak saya akan perasan dan saya akan nampak dia masih belum tidur. Tapi bila saya masuk bilik, anak saya tidur dengan nyenyak. Siapa yang saya nampak KC? Selepas kejadian pada malam tu, banyak kejadian-kejadian yang menakutkan yang menyusul. Sampaikan saya ni sendiri takut anak-anak saya terkena gangguan. Anak saya pernah ceritakan juga kadang-kala pernah ternampak benda-benda, tetapi tidaklah sampaikan dia begitu rasa seram nak duduk rumah tu. Sayalah yang sering kali terkena gangguan, tapi saya reda dan saya bersabar. Alhamdulillah KC, saya dengan anak-anak berjaya duduk dalam rumah tu selama lebih kurang 3 tahun lebih. Sebelum rumah tu kita jual dan kita cari rumah yang lain. Tapi dalam 3 tahun tu kita juga ada mendapatkan bantuan lah, bantuan ustaz, bantuan pakar untuk bersihkan rumah tu tahap demi tahap. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, sekarang tiba masanya untuk saya berkongsi pengalaman seorang pendengar berasal dari Ceras, dan kisah ini juga berlaku di Ceras. Pengalaman yang tak dapat dilupakan ketika beliau menuntut sebagai seorang penuntut di salah sebuah universiti dan terpaksa menetap di sebuah apartmen yang disewa kerana dekat dengan sekolahnya. Jadi pengalaman dari Ari, seorang penduduk di Ceras. Peristiwa yang tak dapat dilupakan. Ari ini adalah seorang gadis.
Dan ini berlaku di sebuah apartmen. Katanya Ari, akan saya beritahu anda apakah nama apartmennya. Mungkin sekarang dah tiada lagi lah apartmen yang dikaitkan dengan kisah yang seram ini. Pengalaman kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar Casey, juga pendengar rancangan Misteri Jam 12? Nama saya Ari. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman saya di salah sebuah apartmen yang saya sewa ketika saya seorang penuntut di salah sebuah universiti di Malaysia. Pengalaman saya ini benar-benar berlaku, terpulang pada Casey, untuk percaya ataupun tidak. Dan saya ingin ketengahkan peristiwa tentang tetamu yang tidak diundang. Saya menetap di sebuah apartmen. Mungkin ada antara pendengar-pendengar yang pernah dengar kisah tentang apartmen yang berhantu di Ceras. Apartmen yang dikenali sebagai Riviera Apartment. Ini khususnya ramai pelajar-pelajar daripada universiti ... yang menetap di apartmen tersebut. Mula-mula semuanya okey. Ramai sangat yang duduklah. Kalau balik tu malam-malam tidak kesunyian. Ada pelajar-pelajar yang lain, yang penghuni-penghuni yang lain yang menghuni di apartmen di mana saya menetap yang saya sewa, katanya Ari. Pendengar Misteri Jam 12, seperti yang dikatakan dalam kisah ini, pada mulanya apartmen ni kecoh, ramai sangat orang. Balik malam-malam pun tak rasa seram, sebabnya ada ramai jiran yang tinggal di apartmen yang disebutkan apartmen Riviera di Ceras, Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan Casey, pengalaman saya ini, kisah ini berlaku di apartmen yang terletak di Taman Kencana Casey. Casey mungkin satu hari kalau berkesempatan, bolehlah datang dan cari apartmen yang saya sebutkan ini. Pada mulanya semua okey. Saya balik malam setelah saya keluar dengan teman-teman pun tidak rasa takut, sebabnya ramai pelajar-pelajar yang tinggal di sana. Nanti ada kalanya ada juga pelajar-pelajar yang akan belajar di kawasan apartmen yang saya tinggal. Dan ini kisah ni berlaku. Lama-kelamaan sesuatu berlaku dalam apartmen, salah satu apartmen, di mana sampai sekarang tidak seorang pun tahu ia berpunca daripada unit nombor berapa. Tapi lama-kelamaan, nanti saya akan sentuh kenapa orang pindah Tapi katanya Ari, lama-kelamaan semakin ramai, semakin perlahan-lahan orang berpindah ke tempat yang lain. Apartmen tu sampaikan ada tingkat ataupun ada lantai di apartmen tersebut langsung tidak berpenghuni. Bayangkan pendengar Ria 897. Jadi mungkin dia tidak sebutkan berapa tinggi apartmen ni. Mungkin apartmen ni 10 tingkat lah. Cakaplah 10 tingkat. Oleh kerana sesuatu berlaku di apartmen yang didiami, yang disewa oleh Ari, sesuatu berlaku, lama-kelamaan semakin ramai berpindah dan takut nak duduk di apartmen yang Ari sewa. Dan sampaikan ada lantai ataupun ada tingkat, mungkin tingkat 4 ke, tingkat 7 ke, tingkat 5, ada sampai 1 seluruh tingkat tu memang tidak ada orang tinggal, sebabnya semua dah berpindah kerana takut diganggu oleh tetamu yang tak diundang. Pada waktu mula-mula kekecohan tentang gangguan ini berlaku, masih lagi ramai. Tapi ramai dah mula takut nak belajar pada waktu malam. Ramai dah mula takut nak balik pada lewat malam. Saya ni, waktu tu masih belum lagi ketahui tentang apa sebenarnya yang berlaku. Sampaikan pada suatu hari, sedang saya balik menuju ke arah lift untuk pulang ke rumah saya, ke apartmen yang saya sewa. Tengah tunggu lift, tiba-tiba Casey, saya dengar sangat suara perempuan menangis. Betul-betul di belakang saya. Bila saya toleh, seperti yang dijangkakan lah, tak nampak apa-apa pun dan tak nampak sesiapa, kata Ari. Kemudian saya masuk ke dalam lift. Tekan tingkat apartmen saya, lift naik ke atas, pintu terbuka bila sampai di lantai tingkat saya dan saya terus pulang ke rumah. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya masuk ke dalam rumah, nak ambil tuala, nak mandi, bersihkan diri, tiba-tiba sebelum masuk tandas, dengar ada orang ketuk pintu apartmen saya.
Pendengar Misteri Jam 12. Saya sedang pegang tuala, dah nak masuk tandas. Pintu apartmen saya yang saya tinggal seorang diri diketuk beberapa kali. Siapa pula yang datang sini? Teman saya jarang, bukan tak pernah, tapi jarang datang di apartmen yang saya sewa. Dan bukan itu saja, malam-malam pula tu datang. Siapa pula yang datang ketuk pintu ni? Saya pergi ke depan, baru sampai depan pintu, tangan saya dah hulur ni nak buka pintu, tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Saya berdiri lagi. Sambil berdiri, mulut saya kumat kamit. Casey terperanjat saya. Ketukan tu sekali lagi kedengaran di hadapan pintu utama apartmen yang saya sewa. Siapa tu? Siapa dekat luar? Siapa tu? Tidak ada sesiapa yang menjawab. Jarak saya berdiri dengan pintu lebih kurang dalam semeter jauhnya. Setelah saya nak ulur tangan, terdengar orang ketuk. Saya ke belakang ke sedikit, dan kemudian masih lagi dengar orang ketuk. Saya tanya lagi, siapa dekat luar? Datang rumah orang tak tahu beri salam Konon-konon saya marah lah. Konon-konon saya kenal dengan orang yang berada di luar apartmen yang saya sewa. Tiba-tiba ketukan tu berhenti dan rasa takut meremang hilang begitu saja. Malam tu saya tak dapat tenang. Saya tak dapat tidur dengan tenang. Maaf ya, saya tak dapat tidur dengan tenang, kata Ari. Setelah mandi, saya cuba lelapkan mata. Hanya kerana saya penat, barulah boleh saya terlelap. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, barulah kabar-kabar angin tu sampai kepada saya yang mengatakan salah satu unit dekat apartmen yang saya sewa ni, ada seorang budak telah pun mati gantung diri dalam rumahnya, dan mayatnya telah pun dikeluarkan daripada apartmen ataupun unit tersebut hanya setelah 2 hari mayat itu tergantung dalam rumah. Setelah kejadian itu, ramai pelajar-pelajar diganggu bila tinggal. Sesiapa saja yang tinggal di sana akan diganggu dan dihantui oleh kehadiran konon-kononnya roh sesat budak yang gantung diri. Sebab itulah ada satu lantai ni langsung tidak ada orang yang tinggal, tidak ada pelajar yang berani duduk dalam apartmen itu sebabnya terkena gangguan. Pendengar Misteri Jam 12, yang paling dahsyat apabila saya sedang duduk dekat ruang tamu, sedang belajar ulang kaji pelajaran saya, tiba-tiba saya dengar suara yang menakutkan. Casey, setelah gangguan itu berlaku berkali-kali, saya dah takut nak balik malam. Dan kemudian saya buat keputusan untuk terus tinggal di tempat lain dan tidak ingin kembali ke apartmen yang saya sewa. Pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi untuk pengetahuan anda, apartmen yang disebutkan oleh Ari adalah sebuah apartmen yang dikatakan di sini yang bernama Riviera, sebuah apartmen yang dikenali sebagai Riviera yang terletak di Taman Kencana di Ceras. Dan saya tidak pasti adakah apartmen ni masih lagi ada ataupun dah dirobohkan, sebabnya katanya kisah ini berlaku agak lama dahulu ketika dia sebagai seorang penuntut di salah sebuah universiti. Bagaimana? Mungkin ada pendengar-pendengar dari Ceras yang pernah mendengar kisah berkaitan dengan apartmen Riviera di Ceras. Kalau mungkin ada, boleh kongsi gambar ataupun boleh juga kongsi pengalaman berkaitan dengan apartmen tersebut. Saudara pendengar dia 897. Yang ini saya terima namanya, kalau tadi kat Sheila, yang ini namanya Sheila juga. Dalam kiriman email ini, dalam email ni, saya tak tahu kenapa saya tak jumpa email ni dan saya tak rasa saya pernah ketengahkan kiriman kisah ini. Email ni, kalau kita belum buka, dia akan letak situ, belum buka tu dia ada tandanya lain sikit lah. Dia bukan open dengan unopen tu, kita dapat lihat lah. Yang ini saya yakin tadi sebelum saya buka ni, memang dia dalam email tu belum lagi dibuka, dibaca lagi. Tapi dalam
sekali lagi peringatan pada semua. Rancangan ini hanya hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Mungkin saya ni pun kadang-kadang ialah kita ni dah tua-tua. Mungkin terlepas pandang. Mungkin tersalah nama. Ya. Dikatakan oleh pendengar kita bernama Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila dan ini adalah rakaman yang saya lakukan dalam rumah saya. Ini rumah lama beliau di mana katanya dahulu rumah lamanya ni yang dia beli, dia tahu dan diberitahu dan dia dimaklumkan, memang dia faham adalah bekas rumah orang gantung diri. Ya, dia tahu. Dan ini berlaku di Singapura. Dia pernah diberitahu, ejen rumah pun kata sebab tu harganya murah. Susah nak jual rumah ni. Jadi dia dah dapat tahu, dia tak apa, kata beli je lah, orang dah mati nak buat apa. Dia beli. Dan mula gangguan berlaku dalam rumah. Dengar bunyi malam-malam hari ketika tengah tidur. Kata Sheila satu lagi, ini bukan Kak Sheila, ini Sheila yang lain lah. Bukan Sheila Majid, Sheila Hamzah, tidak. Malam-malam hari bila dia tengah tidur dengan suami, dia dengar telapak kaki orang lari dalam rumah. Dalam rumah lari. Dan pernah beberapa kali dia tengah tidur dengan suami, dia nampak ada orang tarik converter ataupun selimut yang digunakan waktu malam tu, tengah tidur ni zap tarik. Dia buka mata, dia nampak converter selimut jatuh ke atas lantai. Kemudian dia nampak ada orang lari keluar daripada bilik tidur. Kadang-kadang tengah tengok TV, saluran TV tukar-tukar dengan sendirinya. Dan selalunya bila balik malam ni, saya akan suruh suami buka pintu dulu dan buka lampu. Sebab saya takut. Saya dah pernah kena banyak kali, kata Sheila. Balik malam-malam, saya kadang-kadang yang buka pintu dulu. Sebab selazimnya saya yang bawa kunci. Suami ni jenis malas nak pegang kunci. Saya buka pintu, tolak pintu dekat ruang tamu Casey, dekat atas sofa rumah saya. Ruang tamu yang gelap dekat sofa. Saya nampak Casey, ada 3 susuk tubuh tengah duduk dekat ruang tamu. 3 duduk sebelah antara satu sama lain di atas sofa dekat rumah saya. Dan banyak kali benda ni berlaku. Sampaikan nak balik malam, kalau keluar, saya suruh suami yang buka pintu. Suami pun pernah nampak, tapi suami saya ni lebih berani sedikit. Dan suami tahu tentang gangguan berlaku dalam rumah. Ya, yang paling teruk sangat-sangat apabila saya dengan suami ni sedang duduk dekat dalam bilik lah, sambil-sambil kita berbual-bual. Tiba-tiba Casey, saya ni ternampak dekat pintu bilik ni macam ada kepala orang menjenguk tau. Jenguk, dia menjengah macam. Lepas tu saya tengok, dia tengok lain. Macam dia hilang lah. Kemudian saya cuit kat suami lah. Saya suruh tengok dekat pintu. Jadi suami saya perhatikan lama, tengok. Tak nampak apa-apa tau. Kemudian suami saya pun bangun, keluar daripada bilik lah. Dan suami saya macam nak marah lah konon. Sudahlah, jangan kacau aku. Masuk balik. Casey, bila suami saya sedang nak masuk balik, dekat belakang suami saya Casey, saya nampak dekat belakang bahu ada tangan. Suami jalan, tangan kiri dan kanan di sebelahnya. Ya. Dekat bahu ni macam ada orang pegang bahu. Suami tak perasan Casey. Saya nampak kuku dia panjang sangat. Dan yang terakhir ni, dia kirimkan audio. Entah benar ataupun tidak audio ni. Dalam kiriman ini mengatakan pada satu hari saya merakamkan dalam rumah audio ni, dan apabila saya cuba amplify sound audio berkenaan dalam rakaman rumah saya Casey, malam-malam hari, rumah saya tingkat tinggi Casey. Ya, tingkat paling atas, tingkat tinggi di salah sebuah blok di kawasan, tak apalah nanti takut pula rumah ni tak laku bila awak jual. Keluar dengan suami, letak pita rakaman, rakam. Bila balik, dengar balik, saya kuatkan suaranya. Ini yang dapat saya dengar. Entah benar ataupun tidak, tetapi ini dalam rumahnya, saudara. Dengar sekarang. Dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ya, jangan mudah percaya, ingat. Jangan mudah percaya. Ini satu bahagian. Katanya dia merakamkan audio ni agak panjang. Tapi bila dia dengar balik, dengar, dia terdengar sesuatu yang macam gitu. Dengar kan?
Meremang bulu rumah saya. Dalam konti ni sorang-sorang. Hai. Terima kasih pada semua yang mendengar. Mohon maaf pada anda yang tadi dah seronok mendengar kisah Kak Sheila, tiba-tiba hilang pula email. Kalau Kak Sheila sedang mendengar, boleh tak kirimkan balik email kakak? Saya benar-benar tak dapat cari. Mungkin saya gunakan nama samaran Kak Sheila dan saya lupa nama pengirimnya. Mungkin sebab tu tak dapat cari. Tapi tak apalah. Yang penting, kisah malam ni membuat saya meremang, saudara. Tapi katanya Sheila Merlisa, pengalaman yang ingin diketengahkan ringkas saja. Dalam rumah saya pernah beberapa kali saya ternampak seperti ada susuk tubuh perempuan gantung diri dalam bilik yang tidak digunakan. Bilik itu sebenarnya adalah bilik pemilik rumah orang yang kita sewa. Saya ni menyewa sebuah rumah dan beberapa kali bilik itu dikuncilah oleh tuan rumah dan tidak dibenarkan masuk. Tapi pernah beberapa kali pada waktu malam, katanya nanti bila saya tengah duduk dalam bilik saya akan terpadang bilik sebelah. Rasanya macam pintu bilik sebelah tu terbuka dan dalam gelap tu nampak macam ada perempuan gantung diri. Saya pernah beritahu hal ini kepada tuan rumah. Tuan rumah menafikan segala kata-kata saya. Dan saya pernah tanya pada teman-teman yang lain. So far mereka tak pernah kena ganggu. Hanya saya seorang saja yang kena. Terima kasih kembali. Itu dia kisah daripada Sheila Merlisa. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar. Kisahnya begini, saya tak tahulah sejauh mana kebenaran pengalaman yang diceritakan. Dari apa yang digambarkan di sini, sebenarnya beliau ni dalam keadaan terdesak. Dan bila terdesak, hal ini tidak diceritakan kepada isteri. Malah dirahsiakan kepada isteri dan anak-anak jauh sekali lah tak nak diberitahu. Kenapa agaknya terdesak? Inilah yang saya nak sampaikan dan apakah sebenarnya yang dirahsiakan oleh isteri beliau. Pengalaman ini bukan berlaku di Singapura, malah ini adalah kisah yang dikirimkan kepada saya dalam rancangan MJ12, berlaku di salah sebuah kawasan, di Johor. Dan apa kata kalau saya mulakan dengan rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Assalamualaikum kepada Casey dan juga kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Muhammad Baktia. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini peristiwa yang tak dapat saya lupakan dalam hidup saya. Tapi sekarang keadaan dah kembali lebih baik. Begini sebenarnya, pada waktu itu, lebih kurang hal ini berlaku 15 tahun yang lalu kalau tak silap saya. Saya ni dalam keadaan mencari rumah. Sesuatu berlakulah antara saya, isteri dengan ibu mertua saya. Selisih faham antara kami membuatkan saya dihalau keluar rumah. Kalau saya dihalau keluar rumah, takkan isteri saya nak duduk tinggalkan saya. Mesti anak-anak ikut, isteri pun ikut. Ibu mertua pada waktu itu yang selisih faham dengan saya, yang juga ada sebabnya kerana saya, memberi saya tempoh selama sebulan untuk cari rumah dan keluar daripada rumah itu. Dalam keadaan terdesak, Casey, saya cuba mencari rumah. Tanya kawan ni, tanya kawan tu. 15 tahun yang lalu, internet ni tidaklah seperti apa yang ada sekarang. Facebook pun belum wujud. Sekarang ni senang, Casey. Kalau nak cari makan, nak cari itu, nak cari ni, tanya kawan-kawan dekat Facebook. Teman-teman akan tanya kawan-kawan dia. Dan begitulah kita akan dapat respon untuk memiliki apa yang kita cari, kata beliau. Berbalik pada kisah Encik Muhammad Baktia, saya terpaksa pergi berjumpa dengan teman-teman, tanya mereka. Dan dipendekkan cerita, kami mencari rumah. Dapat sebuah rumah ni kosong, dah lama tidak dihuni. Kenapa agaknya, Casey? Begini, Casey, saya rahsiakan hal ini. Rahsiakan dari isteri saya, dari anak-anak sememangnya. Rumah akhirnya saya dapat
Lebih kurang nak dekat 2 minggu lebih setelah saya keluar mencari rumah, dapat rumah. Rumah teres. Saya beritahu ada berita baik yang dapat rumah, harganya pun berpatutan. Jadi akhirnya kami keluar daripada rumah ibu mertua saya. Dan rumah yang saya sewa ni ada sejarah hitam, di mana saya rahsiakan pada isteri dan anak-anak sebab saya tak nak mereka khawatir. Mungkin hanya sejarah hitam saja, tidak ada apa-apa kaitan pun dengan rumah tersebut. Sampaikan Casey dan juga pendengar Ria 897. Malam hari, apabila saya dengan isteri dekat ruang tamu sedang menonton TV, anak 2 orang dalam bilik tengah tidur, berkongsi bilik. Saya dengan isteri tengah duduk, tiba-tiba isteri saya toleh ke belakang dan istighfar. Saya tanya kenapa? Isteri berbisik dekat saya. Katanya, "Abang, dalam bilik macam ada orang." Kisi, saya toleh. Agak seram, meremang bulu rumah saya bila memandang ke dalam bilik rumah yang kami sewa, yang baru saja kami pindah. Untuk sedapkan hati isteri, saya bangun, pergi ke depan ruang tamu dulu untuk buka suis ruang tamu sebabnya waktu kita menonton TV agak gelap. Kemudian saya jalan masuk ke bilik tidur kami, saya buka lampu. Tunjukkan pada isteri, sayang, isteri toleh, tak ada apa-apalah. Untuk memberikan isyarat memang tak ada apa-apa. Kemudian setelah penat menonton TV, kita berdua pun masuk bilik untuk tidur Casey. Pendengar Misteri Jam 12, lat beberapa hari kemudian isteri saya ternampak dalam bilik kami, bilik tidur yang sama. Isteri saya ternampak ada seorang gadis sedang berdiri sambil kepalanya menunduk dan berdiri di belakang pintu bilik yang dah ditutup. Isteri bila nampak, dia diam tak nak beritahu saya sebabnya saya sedang nyenyak tidur pada malam itu. Jadi apa yang berlaku? Kata beliau di sini, yang paling memeranjatkan bila saya sendiri yang terkena, kata Cik Muhammad Bakhtia. Pada waktu itu, saya ni tertidur pada waktu maghrib. Apabila saya tertidur, saya dapat rasakan macam ada benda tergantung betul-betul dekat katil saya. Dan ada benda seperti sedang terlanggar-langgar kaki saya. Pada malam tu, isteri dengan anak-anak tidak ada di rumah, berada di rumah ibu mertua. Ibu mertua panggil nak tengok cucu-cucu, tapi saya tak ikut. Sebabnya, saya masih lagi dalam selisih faham bersama dengan ibu mertua. Jadi saya duduk rumah, saya tidur. Pada waktu maghrib, saya terbangun sebab rasanya macam ada orang tendang dan terlanggar-langgar saya ketika saya tidur. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, kata Muhammad Bakhtia, apabila saya buka mata, alangkah terperanjatnya, saya ternampak susuk tubuh. Rasanya seperti seorang wanita gantung diri dalam bilik tidur saya. Pendengar Misteri Jam 12, bila terpandang hal yang saya katakan tadi, saya punyalah takut. Saya bangun, kuatkan semangat, buka lampu. Sedang saya berdiri buka suis lampu, saya terpandang dekat atas siling rumah. Saya tertengok dekat katil, siling katil, macam ada tempat cangkuk. Adakah cangkuk itu disengajakan supaya wanita ini boleh gantung dirinya? Ataupun cangkuk ini untuk benda lain? Saya tak pasti ke si. Tapi saya nampak dengan jelas ada cangkuk. Keesokan harinya, saya bangun dan saya cuba tarik cangkuk tu keluar daripada siling rumah yang saya sewa. Tapi tidak boleh ke si. Pakai drill saya pun naik botak. Cuba saya gunakan pelayar untuk tarik pun tak jalan ke si. Jadi cangkuk tu sekarang pada waktu itu dah kekal ada di atas siling rumah saya. Dan bayangkan setiap kali kalau nak tidur, saya ternampak cangkuk tu boleh terbayang susuk tubuh wanita dalam keadaan gantung diri di dalam bilik tidur saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda merupakan kiriman artikel daripada pendengar yang bernama saya gunakan nama tadilah yang disebutkan di sini, dan pendengar katanya Akak Mas yang berkongsi pengalaman, bukan pengalaman tetapi artikel yang dia ketengahkan. Ini berkenaan dengan sebuah rumah, dan rumah ini di mana dikatakan dalam rumah ini ada kes kematian
yang suami tak boleh berenggang dari isteri. Tapi yang peliknya, suami ni tak boleh jauhkan diri dari isteri. Yang peliknya dalam kiriman ini tentang isterinya yang dah pun meninggal dunia. Macam-macam kisah kita dengar tentang isteri meninggal dunia yang dikongsi di alam siber, yang diketengahkan mungkin melalui mungkin keratan-keratan akhbar. Ada yang mungkin anda pasti pernah membaca di mana suami ni letakkan isterinya di dalam keranda khas. Keranda itu dibuat meja makan. Jadi setiap kali suami duduk menggunakan meja, akan nampak isteri yang terbaring dalam keranda. Ada pula kes-kes di mana isterinya ditanam di belakang rumah, tidak ingin berjauhan dari isterinya, dan macam-macam lagi. Tapi pengalaman ini, pendengar, pertama kali saya mendengarnya. Adakah ini tabloid ataupun benar-benar kisah ini berlaku? Saya tidak ingin dedahkan di mana pengalaman ini diceritakan. Sama-samalah kita fikir, dan apapun jua, rancangan Misteri Jam 12 sebagai satu hiburan saja. Seorang suami yang dikatakan terlampau sayangkan isterinya, tetapi isterinya telah pun, dalam cerita inilah yang mana saya baca, mengecewakan suaminya. Suami yang terlampau sayangkan isteri, percayakan sangat pada isteri. Walaupun isterinya telah pun melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak elok, tetapi suami tetap sayangkan isterinya. Apa yang ingin saya ceritakan pada anda? Begini. Ini dalam keratan artikel ini mengatakan, si isteri yang dipercayai sangat oleh suaminya telah pun bermain kayu tiga. Suami akhirnya dipendekkan cerita lah. Ya, saya nak cerita bab misteri lah, bukan bab peribadi dalam artikel ini. Suami mendapat tangkap, tapi bukan sengaja. Secara tidak sengaja, isterinya bersama dengan lelaki lain dalam rumah mereka sendiri. Bila suami nampak, perasaan sedih menyelubungi suami. Dipendekkan cerita, akhirnya kejadian tersebut ni membuat isterinya benar-benar insaf dan tak nak lagi melakukan perkara terkutuk ini. Suami walau bagaimanapun tidak sama sekali ingin melafazkan cerai, tidak sama sekali ingin membiarkan isterinya. Suami tetap sayang, tapi isteri ini rasa bersalah sangat-sangat, rasa malu pada isterinya. Anda bayangkan pendengar, setelah lelaki itu dihalau keluar, hidup mereka diteruskan, tapi bukan macam biasa. Suami tetap menyayangi isterinya sama seperti dulu. Saya tidak pastilah, mungkin ada kurang, ada lebih. Tapi si isterinya ni, walaupun cuba hidup hari demi hari, tatkala melihat wajah suaminya, dikatakan rasa sedih teramat sangat dan benci pada dirinya sendiri kerana perbuatan yang terkutuk berlaku dalam rumah. Anda bayangkan pendengar ya. Dan akhirnya pada suatu malam, bila suami balik dari kerja, sekitar jam 10 malam, suami masuk ke dalam rumah yang gelap gelita. Rasa rumah tu sunyi semacam. Kemanakah isteri aku ni? Adakah dia membuat kerja yang bodoh itu lagi? Suami tertanya dalam hati, tapi tetap katanya di sini suaminya tidak ingin fikir yang bukan-bukan. Berjalan suami masuk ke dalam bilik. Alangkah terperanjatnya dan remuknya hati suami apabila ternampak, katanya di sini dalam artikel ini, isteri gantung diri di dalam bilik tidur menggunakan kipas angin, ceiling fan, kipas angin yang ada pada siling rumah tersebut, ditaruh hanger dan menggantung dirinya, mungkin kerana terlampau malu dengan suami dan dah tak tahu macam mana dan di mana nak letak wajahnya. Pendengar Ria 897, suami katanya menangis melihat keadaan isteri. Dan anda bayangkan,
1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Isteri masih tergantung dekat kipas di dalam bilik tidur mereka. Suami tidak sampai hati nak tinggalkan isteri untuk dikebumikan, malah untuk lebih kurang sekian lama suami tidur dengan isteri yang tergantung dalam bilik yang dah pun mati, tidur bersama di bilik mereka. Pendengar Misteri Jam 12, perkara ini berterusan dan akhirnya oleh kerana dah reput mayat tu, lama kelamaan dikatakan di sini mayat tu lehernya hampir-hampir putus dari badan. Tapi tetap si suami masih tidak ingin berpisah dengan isterinya. Akhirnya oleh kerana bau busuk yang teramat sangat, jiran-jiran sebelah membuat aduan. Pihak berkuasa datang masuk ke rumah tersebut, mendapati isteri gantung diri dan suami telah pun pada mulanya ditangkap di berkas. Tidak ada bukti yang menunjukkan suami telah pun membunuh isteri, malah itu adalah perbuatan isterinya sendiri. Suami telah pun dihantar berjumpa dengan psikiatrik untuk mendapatkan rawatan. Dan pendengar Misteri Jam 12, ketika suami berada di dalam hospital sakit mental, lebih kurang nak dekat sebulan untuk mendapatkan rawatan di sana. Sebabnya tak boleh lupakan isteri yang dah pun meninggal dunia. Jiran-jiran sebelah mendapati kalau lalu depan rumah tu, tengok dekat tingkap yang tidak ditutup rapat, akan nampak ada mayat berputah dengan kipas yang tergantung dalam rumah tersebut. Setelah lebih kurang sebulan, suami dibebaskan. Rumah itu pun dijual dan suami tak nak tinggal dalam rumah tu lagi. Dikatakan di sini suami berpindah ke tempat lain selai sepinggang sebab tak nak ingatkan isterinya. Sekiranya dia ingat kembali, dia pulang kembali ke rumah itu, dia akan relapse. Maksudnya dia akan kembali mengingati isteri dan mengganggu emosi dan mental beliau. Jadi nasihat, tinggallah di tempat lain. Diuruskan rumah itu oleh seorang ejen, menjual rumah kepada sebuah keluarga yang tidak didedahkan di sini. Tapi anda bayangkan, rumah tersebut walaupun mungkin dah dibersihkan, dalam bilik kipas bekas orang gantung diri. Si suami ini tidur dengan isterinya untuk beberapa hari dalam keadaan isteri tergantung dalam bilik tidur mereka.